Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للأحد والله لخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقلوبه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita sama-sama datang ke rumah Allah menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ini kita sambung pada hadis yang ke-24 di bawah tajuk kezaliman adalah haram. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أعطمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim dan Ibn Majah, Ibn Hibban. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini kita baca pada malam ini, hadis yang ke-24 adalah riwayatnya ataupun hadis ini dalam kategori hadis qudsi, yang mana bila kita sebut tentang hadis qudsi, Nabi SAW yang meriwayatkan lafaznya ataupun matan hadis itu datang daripada Nabi, tetapi makna hadis itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia letak qala Allah Ta'ala, qala azza wa jalla. Tapi dia bukan ayat Quran, dia hadis. Biasa kalau kita dengar qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, itu kita dengar daripada ayat Quran. Begitu juga dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, qala azza wa jalla, sama juga, tetapi cuma lafaz itu keluar daripada mulut baginda Nabi SAW. Cuma maknanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan sebagai hadis qudsi. Baik. Hadis ini diriwayatkan daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar ni siapa tuan-tuan? Seorang sahabat Nabi SAW, yang antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Kita baca sikitlah kisah dia. Hadis ni panjang, kita akan baca banyak syarah hadis. Abu Dzar Al-Ghifari ataupun nama dia Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Hiram bin Ghifar bin Malil bin Damrah bin Bakar bin Abdul Manaf bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sebagaimana dalam riwayat Tabrani, sampai ke moyang baginda Nabi SAW, dia punya jalur dia. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, perawi hadis yang kita bacakan pada malam ini, hadis ke-24 ni. Beliau antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam, yang datang daripada suku Bani Ghifar. Sebab tu dia digelar sebagai Al-Ghifari, Al-Ghifar. Dan Bani Ghifar ini suatu suku kaum yang tidak famous, tidak terkenal, berbanding dengan Bani Adi, Bani Abdul Manaf, Bani Quraisy, Bani-Bani yang ada kat Mekah tu. Jadi Bani Ghifar ni Bani yang tak nama jarang-jarang dengar, dia jauh, dan kedudukan dia, tempat dia ataupun perkampungan Ghifar ini agak jauh juga daripada kota Mekah tu, di kawasan belah-belah gunung. Tetapi peranan suku Bani Ghifar ini, mana-mana rombongan ataupun mana-mana kafilah ataupun kabilah yang nak berdagang ke Syam, pasti akan melalui jalan perkampungan Bani Ghifar, dan tempat diorang lah. Cuma perjalanan itu adalah satu jalan ataupun jalur perjalanan itu adalah jalan yang agak menakutkan. Sebab nak masuk perkampungan Bani Ghifar ni, Al-Ghifari ni, mereka ini samsing kampung dusun. Lebih samsing lagi daripada samsing kampung dusun. Biasa mana-mana yang akan lalu, mana-mana pedagang-pedagang yang lalu daripada Mekah nak menuju ke Syam, nak berdagang ke Syam, pasti akan dikenakan tol. Tak bayar tol, barang-barang semua kena rampas, kena rumpak, kena habis semua daripada suku Bani Ghifar ni. Baik. Dan sahabat Nabi SAW sebelum dia masuk Islam, Abu Dzar ini, dia daripada Bani Ghifar. Suatu hari dia dengar di Mekah ada seorang lelaki yang mendakwa dirinya sebagai Nabi, sebagai Rasul akhir zaman. Dia membawa wahyu dan sebagainya, sikit-sikit dia bawa agama baru. Jadi Abu Dzar ni ditertarik, nak tahu siapakah lelaki ini yang tak pernah wujud. Sebab Bani Ghifar ni, dia bukannya bangsa yang ataupun suku Bani yang menyembah berhala seperti yang ada di Mekah. Kita tahulah kisah zaman jahiliah di Mekah, bagaimana berhala penuh dengan keliling Mekah itu ataupun keliling Kaabah itu penuh dengan berhala-berhala. Tetapi Bani Ghifar ni, dia jauh daripada berhala tersebut, jauh daripada perkampungan Mekah. Dan Bani Ghifar ni, mereka ni tidak menyembah berhala. Senang cerita, mereka ni tidak beragama lah, tidak bertamadun, tidak beragama.
Dia orang kampung, orang gunung. Jadi bila dia dengar ada orang yang mendakwa diri sebagai Nabi akhir zaman, bawa wahyu, bawa agama baru sebagainya, dia tertarik nak tahu siapa lelaki ni nak jumpa. Maka dia pun buat persiapan masuk ke Mekah. Dia pergi ke Mekah. Mula-mula sekali dijumpa adalah Abu Jahal, Amru bin Hisham. Dijumpa dengan Amru bin Hisham ataupun Abu Jahal lah. Kita senang kita kenal kan. Jumpa dengan Abu Jahal, dia tanya Abu Jahal, aku dengar dekat Mekah ni ada seorang lelaki sekian mengaku jadi Nabi sekian, bawa agama baru, bawa wahyu pula apa semua. Ya. So Abu Jahal mengaku, dia kata memang ada lelaki tu. Cuma dia kata ditanya pada Abu Jahal, adakah kamu ikut agama dia? Kamu ikut ajaran dia? Kamu ikut wahyunya? Abu Jahal tak, dia kata. Kami orang-orang bangsawan, orang-orang hebat ni takkan ikut seperti mana raya-raya Marhain ni. Marhain Mekah lah, ataupun B40 Mekah lah kata kan. Agama tu yang diikut adalah untuk Marhain. Kami orang bangsawan ni tak ikut lah. Kat situ kita nampak bahawa Abu Jahal ni dia memperakui Muhammad itu adalah Nabi, Muhammad itu adalah Rasul. Cuma keengganan, keegoan dia untuk dia terima Islam, menerima Islam daripada Nabi SAW. Baik, mereka cerita. Kemudian dijumpa pula Abu Zar ni dijumpa dengan Sayyidina Ali. Dia berjumpa pula dengan Sayyidina Ali. Maka diminta Sayyidina Ali tolong bawa berjumpa dengan Nabi SAW. Masa tu tak kenal lagi, dan Sayyidina Ali bawalah. Cuma dia kata dengan syarat dalam perjalanan buat macam tak kenal aku. Takut-takut nanti orang tahu yang aku nak bawa pergi jumpa dengan Nabi. Dia pun bawa Abu Zar pergi jumpa dengan Nabi. Dan ketika itu Nabi sedang membaca Al-Quran. Dia dengar Nabi membaca Al-Quran. Dia kata, apakah, ditanyalah, dari manakah syair-syair ataupun gubahan-gubahan syair ini diambil, dibacakan. Lepas tu Nabi kata ini bukan syair. Nabi kata ini adalah ayat kalam Allah. Ini adalah ayat suci Al-Quran. Dan diminta Nabi baca lagi. Didengar Nabi baca Quran, akhirnya dia tertarik dan dia masuk Islam. Mudah tuan-tuan. Bayangkan seorang samseng kampung dusun, seorang gangster, siapa-siapa yang lalu dekat kawasan perkampungan dia pasti akan dirampok, dia akan disambung dan sebagainya, dia akan dirompak. Tapi mudah-mudahnya Allah bagi hidayah pada dia masuk Islam depan Nabi SAW. Lepas dia masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, aku tak akan balik selagi mana aku tak isytiharkan keislaman aku di depan Kaabah. Wah, bukan tak tahu siapa dia, dia pun rasa hebat lah kan. Siapa berani nak pukul dia? Sebab dia ni samseng kan. Rasul kata jangan kamu cari pasal, ramai yang tunggu kat luar sana tu, tahu je kamu masuk Islam, ambillah kamu. Dia pun keluar pergi depan Kaabah, isytiharkan, ya ma'asyal Quraisy, wahai orang-orang Quraisy Makkah, bersaksilah bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Dia pun ucap depan-depan Kaabah tu, diisytiharkan keislaman dia. Tu habis kan dia kena balon lah, kena belasah lah, keronyok habis. Lepas tu datang Sayyidina Ali, datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pas saudara Nabi datang, untuk halang. Halang, kamu tahu tak yang kamu pukul sekarang ni siapa? Dia ni adalah seorang pemuda datang daripada Bani Ghifar, yang mana kalau kamu nak pergi berniaga, kamu nak pergi berdagang, pasti kamu akan lalu kampung dia, kamu akan lalu kawasan dia. Habislah kamu. Kalau orang kampung tahu kamu belasah dia, habislah kamu. Jadi diorang ni pun dengar macam tu, Abbas bagi tahu macam tu, diorang pun surrender, tak berani nak pukul lah Abu Zar. Kemudian Abu Zar pun balik. Abu Zar pun dia balik kampung dia, dijumpa dengan Bani Ghifar, penduduk kampung dia, seorang demi seorang, anak dia, isteri dia, saudara dia, orang kampung dia, semua masuk Islam. Ini Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hebat tak hebat? Dia pergi jumpa dengan Nabi, lepas tu isytihar masuk Islam, kena pukul, balik kampung, satu kampung masuk Islam. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang kita baca pada malam ini. Baik, ringkas cerita dia. Abu Zar radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Nabi SAW, seperti mana telah diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT berfirman dalam hadis kudusi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku,
Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku telah mengharamkan kezaliman antara kamu, maka janganlah kamu saling melakukan kezaliman. Tuan-tuan, pertama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dengan kita dengan panggilan wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Siapa tuan-tuan? Kita lah. Hadis ini dialog Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin, yang mana Allah suruh pada kita, wahai hamba-hambaku. Pertama sekali Allah pesan apa? Aku telah haramkan kezaliman ke atas diriku. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak melakukan kezaliman. Dalam Al-Quran banyak Allah SWT sebut tentang ayat tentang kezaliman, yang mana orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang mendakwa tentang Allah itu zalim dan sebagainya. Allah kata apa? Aku tidak menzalimi diriku, ataupun aku tidak menzalimi kamu, bahkan kamulah yang telah menzalimi diri kamu sendiri. Aku telah mengharamkan kezaliman ke atas kamu, maka janganlah kamu saling melakukan kezaliman. Tuan-tuan, bila sebut zalim ni, apa maksud zalim ni? Bila kita dengar perkataan zalim ni bunuh orang, pukul orang, rompak orang. Zalim ni asal daripada perkataan zulm, az-zulm, kegelapan, gelap. Zalim ni kegelapan. Kegelapan yang tak nampak. Orang yang berada dalam kegelapan dia sentiasa tak nampak. Orang yang berada dalam kezaliman dia tak nampak kebenaran. Maka dia rasa apa yang dia buat, kezaliman yang dia lakukan itu adalah benda yang betul. Dia nak curi barang orang, dia nak pukul orang, dia nak ambil harta orang, dia nak ambil hak orang. Dia orang punya, dia punya, kan? Cara orang punya apa semua, apa lagi? Macam-macam lah kezaliman yang dilakukan. Penindasan, berkhianatan itu semua merupakan salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan. Baik. Dia berada dalam kegelapan, tak nampak cahaya kebenaran. Dan Allah kata, aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Allah sendiri tidak melakukan kezaliman, maka Allah tak nak kita melakukan kezaliman atau kita menzalimi antara satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian, ya ibadi, kullukum dhalun illa man haritahu fastahduni ahdikum. Kata Allah, wahai hambaku, kamu semua pada asalnya adalah sesat. Kamu semua pada asalnya adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepadanya. Tuan-tuan, kita asalnya bukanlah kita nak, ini bahasa hadis, kita faham bahawasanya manusia ini dilahirkan dalam keadaan kosong, tidak datang membawa apa-apa. Maka Allah lah yang memberikan ilmu, Allah lah yang memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan petunjuk Islam kepada kita. Maka dengan petunjuk Islam itulah kita menjadi orang yang beriman. Kita tidak menjadi orang yang mentaati perintah Allah, kita menjadi orang yang mentaati perintah Nabi SAW. Maka Allah lah, hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah semua orang automatik lahir ke dunia, automatik telah diberi petunjuk, maka tidak akan ada orang yang mengingkari perintah Allah. Tidak akan ada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan adalah tugas untuk mendakwah, berdakwah kepada manusia. Jadi setiap manusia ini asalnya berada dalam kesesatan, maka Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kita pernah dengar cerita ketika mana Abu Talib, ketika mana Abu Talib nak meninggal dunia, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku, wahai pakcikku, mengucaplah dua kalimah syahadah.
berimanlah kepada Allah. Nabi dakwahkan kepada Abu Talib. Pujuk rayu punya rayu. Akhirnya Abu Jahal tidak mengucap dua kalimah syahadah. Maka Allah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya bukan engkau yang memberikan hidayah kepada yang engkau suka, yang engkau sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan memberikan petunjuk hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Maka dalam hadis ini Nabi kata, fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah kepada kalian. Kita rasa kita dah okey, solat kita, puasa kita, ibadah kita, lagi dan lagi kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu taala. Dalam setiap rakaat ibadah solat kita, kita minta ihdina siratal mustaqim. Berapa kali kita ulang? Ihdina siratal mustaqim. Dah sembahyang dah, puasa dah, zakat dah. Tapi kita nak kekalkan istiqamah kita berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dah ada hidayah dah, minta lagi hidayah, minta lagi petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam dalam setiap perbuatan ibadah ataupun amalan ataupun pekerjaan yang kita lakukan. Minta lagi dan lagi hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri petunjuk kepada kita. Itu Allah pesan. Kemudian, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kamu semua berada dalam keadaan kelaparan kecuali sesiapa yang aku berikan makanan kepadanya, maka mintalah makanan kepadaku, nescaya aku berikan makanan itu kepada kamu. Tuan-tuan, dalam hadis ini Allah ajarkan kepada kita ni lahir sesuap nasi pun ataupun setitis air susu pun tidak dibekalkan kepada kita. Maka siapa yang berikan makanan minuman kepada kita, Allah lah yang akan memberikan makanan dan minuman kepada kita. Maka Allah kata apa? Mintalah makanan kepadaku, nescaya aku akan berikan makanan itu kepada kamu. Satu isyarat yang Allah berikan kepada kita, bahawasanya nikmat apa yang pernah kita rasa selama ini, pernah kita kecapi selama ini, baik daripada makanan, minuman dan sebagainya, bukanlah hasil usaha kita, kerja kita, tetapi semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duk yakin, letakkan keyakinan kita dapat makan begini, kita dapat minum begini adalah hasil daripada usaha kita, tengok orang yang berada di bawah jambatan, tengok orang yang berada di belakang-belakang, di lorong-lorong, gelandangan-gelandangan yang tepi bangunan dan sebagainya, tepi jalan raya. Siapa yang beri makan kepada mereka? Mereka tidak bekerja, tidak berusaha seperti kita, tetapi Allah boleh beri makan kepada mereka. Orang-orang gila yang berada di tepi jalan, siapa yang beri makan kepada mereka? Allah. Ini keyakinan begini yang kita nak tanam dalam jiwa kita. Kemudian, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua adalah dalam keadaan telanjang kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku akan berikan pakaian kepadanya. Saya sambung lagi. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu nafsi fatanfa'uni. Wahai hambaku, kamu semua melakukan kesalahan pada waktu siang dan malam, maka aku akan mengampuni dosa kamu. Maka mintalah pengampunan kepadaku, nescaya aku akan ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada mudarat yang dapat kamu lakukan kepadaku
sebagaimana tidak ada manfaat yang dapat kamu berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin berada dalam keadaan yang paling bertakwa kepadaku, nescaya hal tersebut tidak akan menambah kepada kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia meliputi orang yang pertama sehingga orang yang terakhir daripada kalangan manusia dan jin berada dalam keadaan yang paling jahat dalam kalangan kamu, nescaya hal itu tidak mengurangi daripada kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga ke akhirnya daripada kalangan manusia dan jin berdiri di sebuah bukit, lalu kamu meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta itu aku akan penuhinya, nescaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku kecuali bagaikan sebilah jarum yang dicelup ke dalam lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kamu akan diperhitungkan untuk kamu kemudian akan diberi balasan, dan setiap yang mendapat kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah Ta'ala, dan sesiapa yang mendapat selain daripada itu janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kita baca terus hadis. Baik, Allah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya kamu dalam keadaan bertelanjang, maka aku yang memberikan pakaian kepadamu, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku berikan pakaian kepada kamu. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita ada, apa yang kita usahakan itu adalah satu sunatullah. Sebagai manusia perlu berusaha, perlu berniaga, perlu bekerja, perlu mencari rezeki dan sebagainya, tetapi hakikatnya yang datang adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, wahai hambaku, Allah kata, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan pada waktu malam dan siang, maka aku yang akan mengampuni dosa kamu. Maka mintalah ampunan daripadaku, nescaya aku akan ampuninya. Seterusnya Allah kata, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan dosa siang dan malam, tak kira sesiapa sahaja, tidak terlepas daripada perbuatan dosa. Dalam hadis Nabi sebut, kullu ibni Adam khata'un wa kana khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sentiasa banyak melakukan salahnya, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu ialah orang yang bertaubat. Tuan-tuan, Allah dah janji dalam hadis ini, fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampunkan. Banyak mana pun dosa yang kita ni, berapa tahun yang kita hidup, sepanjang berapa lama dosa yang telah kita lakukan berulang-ulang kali, tetap Allah akan ampunkan dosa kita. Cuma syaratnya kita kena bertaubat. Lazimkan diri dengan istighfar, banyakkan beristighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Tuba liman kana fi sahifatihi istighfaran kathiran. Beruntunglah orang itu pada hari kiamat kelak, bila mana dibentangkan buku amalannya, buku catatannya, dan tercatat banyaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung, Nabi kata apa? Beruntung orang yang bila buka buku catatan amalnya dan didapati banyaknya istighfar yang dilakukan semasa hayatnya. Banyakkan beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kamu beristighfar, minta ampun pada Allah, Allah akan ampunkan dosa kamu. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan selepat-lepatnya. Bukan hujan sampai banjir, tidak. Maksudnya Allah akan berikan rezeki kepada kita. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan kurniakan rezeki anak, rezeki harta, amwalin wa banin. Ini adalah ganjaran bagi orang yang beristighfar. Nak murah rezeki,
simple. Nak jadi kaya, simple. Syaratnya banyakkan istighfar. Orang kadang bila kita sebut bagaimana cara nak menjadi jutawan, macam-macam formula dia buat. Oh, kena buat macam ni, marketing kena bagai macam ni, macam ni. Oh, ni formula. Apa kata apa? Nak jadi millionaire, billionaire. Macam-macam create, macam-macam program dibuat. Tetapi Islam ajarkan suatu formula saja. Bagaimana nak murah rezeki, nak jadi jutawan, nak jadi kaya raya, banyakkan beristighfar. Hadis sebut, Quran sebut, semua Allah sebut. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum anhara. Saya pun lupa sambungan ayat tu dalam surah Nuh. Allah turunkan hujan, Allah beri nikmat yang melimpah ruah, Allah berikan rezeki anak. Orang yang tak ada anak, beri rezeki anak, banyakkan beristighfar. Orang yang kekurangan harta, banyakkan beristighfar. Itu dia punya rahsia dia. Simple je. Baik. Ya ibadi, sambung. Innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Sesungguhnya sesungguhnya tidak ada mudarat yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada manfaat yang dapat kamu berikan kepada aku. Manusia ni, makhluk ni, sedikit pun tidak boleh memberi mudarat ataupun sedikit pun tidak boleh memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sahaja yang kita lakukan, kalaulah dikumpulkan sekalian makhluk yang ada atas muka bumi ni sama-sama berpakat untuk nak memberikan satu mudarat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya tidak akan berlaku. Begitu juga kalau sekalian manusia, sekalian makhluk yang berkumpul atas muka bumi ini hanya semata-mata nak memberikan satu manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastinya tidak akan berlaku. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang tidak berhajat kepada manusia, Tuhan yang tidak bergantung harap kepada manusia, Tuhan yang tidak berharapkan sesuatu manfaat daripada manusia. Bahkan manusia inilah, makhluk inilah yang mengharapkan sebarang manfaat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta perlindungan segala sebarang mudarat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sambung lagi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalik fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya seluruh manusia daripada orang yang pertama dilahirkan sehinggalah orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, mereka ini semua berada dalam ketakwaan, nescaya hal tersebut langsung tidak akan menambah kekayaan yang ada pada kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita sebutkan tadi, kalau ada semua makhluk yang ada atas muka bumi ni, baik jin dan manusia, daripada manusia yang pertama diciptakan hingga manusia yang terakhir dilahirkan, semuanya beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit pun tidak akan meninggikan darjat Allah Subhanahu wa ta'ala atau menaikkan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita sebut, Allah tidak berhajat kepada makhluk. Kemudian, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjarin qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalik min mulki syai'an. Sebaliknya, wahai hambaku, kata Allah, seandainya manusia meliputi orang yang pertama hingga ke akhirnya dari kalangan manusia dan jin berada dalam keadaan jahat, maka yang demikian itu sedikit pun tidak akan mengurangi daripada kerajaanku. Maksudnya, kalau daripada manusia yang pertama sehingga manusia yang terakhir, ataupun jin yang pertama sehingga jin yang terakhir tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sedikit pun tidak akan mengurangi kehebatan
dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak dulu masa zaman Nabi Musa alaihissalam? Saya pun ingat lupa cerita dia. Bila mana Firaun berjumpa dengan Nabi Musa, ditanya, "Di mana Tuhan kamu?" Maka Nabi Musa kata, "Berada di Arash, berada di atas langit." Tuan-tuan jangan salah faham pula, nanti korang kata kita nak melabelkan, korang meletakkan Allah duduk atas langit. Tak. Ini isyarat, bahasa isyarat daripada Nabi Musa AS, tunjuk ke atas. Maka Firaun pun kumpulkan tentera-tentera dia, panggil semua tentera-tentera dia. "Sekarang ni wahai Musa, aku nak bunuh Tuhan kamu. Kamu tengok siapa lebih hebat. Aku nak bunuh Tuhan kamu." Maka dia panggil tentera dia, suruh panah dekat atas, panah dekat atas langit. Panah dekat atas langit. Akhirnya panah tu turun balik. Maka Allah nak menghina Firaun ini. Ada satu anak panah turun dengan dalam keadaan berdarah. Kau tengok Musa, wahai Musa, kau tengok. Ni panah ni, kau tengok ni. Ada darah. Maknanya Tuhan kamu dah mati, aku telah panah. Dia macam cerita dongeng yang dengar kan. Lawak Firaun ni dengan Nabi Musa AS. Begitu juga dalam hadis yang kita sebut, sekalian manusia yang dikumpulkan sejak daripada awal yang dilahirkan sehinggalah manusia yang terakhir ataupun jin yang pertama ataupun yang terakhir ini berkumpul untuk melakukan satu kejahatan atau berada dalam kejahatan, tidak beriman kepada Allah, maka Allah kata apa? Sedikit pun tidak akan mengurangi darjat keagunganku. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nak benda ni, kita nak tanam dalam diri ni, kehebatan Allah Subhanahu wa taala ini sedikit pun tidak akan, apa sahaja yang kita lakukan tidak akan menjejaskan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa zalik mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sekiranya dikumpulkan semua manusia daripada awal dan sehingga terakhir, daripada kalangan manusia ataupun jin, berdiri atas satu gunung ataupun berdiri atas satu bukit, dan dia minta kepada aku, dan nescaya aku akan berikan satu persatu apa yang diminta. Mengadu padaku, aku akan selesaikan satu persatu masalahnya. Dan demikian itu sedikit pun ma naqasa zalik, sedikit pun tidak akan mengurangi nikmatku illa kama yanqusu mikhyat, ibaratnya kecuali bagaikan sebilah jarum yang dicelup di dalam lautan. Ambil jarum, kita bawa dekat laut, celup dekat laut, air yang ada yang melekat pada jarum itu, begitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia, seluruh manusia atas muka bumi ini. Maka apa yang tinggal dalam laut itu, apa yang tinggal banyak lagi tuan-tuan, sedikit pun tidak terjejas. Kalau pun kita kata kita ambil cawan lah sekalipun, cedok air laut banyak ni, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, pun sedikit pun tidak akan menjejaskan air laut, tidak akan mengurangkan level air laut tu, kedalaman air laut. Begitulah kefahaman nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau manusia itu dikumpulkan daripada manusia yang pertama hingga ke akhir, minta satu persatu, ya Allah aku nak jadi kaya, ya Allah aku nak itu, ya Allah aku nak ni, tidak akan mengurangkan sedikit pun nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu.
Kita sambung sikit insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku, seandainya seluruh manusia meliputi orang yang pertama hingga orang yang terakhir dari kalangan manusia dan jin, mereka berdiri di sebuah bukit, lalu mereka meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta itu aku akan penuhinya. Nescaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebilah jarum yang dicelup ke dalam lautan. Sedikit pun tidak akan memberi mudarat. Kita ambil gayung pun, kita ambil baldi pun, air laut banyak tu juga. Takkan buangnya lah. Apatah lagi kalau Allah kata apa? Ibarat sebilah jarum yang dicelup ke dalam lautan. Air yang ada yang melekat pada jarum, itulah nikmat yang Allah berikan kepada sekalian manusia, daripada manusia yang pertama hinggalah manusia yang terakhir dilahirkan. Betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir yang kita bacakan pada setiap Jumaat, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kana al-bahru, kalaulah lautan itu dijadikan tinta ataupun dijadikan dakwat. Allah kata apa? Kalaulah lautan itu dijadikan dakwat, midadan li kalimati rabbi, untuk menghitung setiap kalimah-kalimah aku, untuk menghitung setiap nikmat-nikmat aku, tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, maka nescaya tidak akan cukup seluruh lautan yang ada atas muka bumi ini dijadikan sebagai dakwat. Kemudian apa nama, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, langsung tidak akan mencukupi untuk kita nak tulis satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang ibaratnya setitik air yang melekat pada jarum yang dicelup dalam lautan. Punyalah banyak nikmat Allah. Manusia yang ada atas muka bumi ni berapa jumlahnya? 6 bilion, 7 bilion manusia, 6 bilion ataupun 7 bilion tak silap saya. Populasi manusia atas muka bumi ni, ini yang semasa yang sekarang nak dicampur dengan umat-umat yang terdahulu sejak zaman Nabi Adam. Berapa ramai manusia yang berada zaman Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai zaman Nabi Muhammad, sampai zaman kita ni, dan zaman-zaman yang seterusnya. Berapa ratus bilion, juta bilion manusia yang hidup, yang pernah duduk atas muka bumi ini.
yang mengecapi satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya setitis air yang melekat pada jauh. Punyalah besar keagungan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita nak sombong dengan Allah, lagi kita nak belagak dengan Allah. Nikmat yang kita ada, rumah yang kita ada, kenderaan yang kita ada, kekayaan, kemewahan yang kita ada, sedikit pun tidak akan luar daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terusik sedikit pun. Itu Allah kata, ya ibadi innama hiya a'malakum innama hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghair dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kamu akan dihisab, akan diperhitungkan, kemudian akan diberi balasan satu persatu. Sesiapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan sesiapa yang mendapat selain daripadanya, maka janganlah dia mencela Allah, kecuali dia mencela dirinya sendiri. Maka tuan-tuan, semua yang Allah ceritakan kepada kita, dan akhirnya Allah kata apa? Setiap perbuatan kita, setiap amalan kita itu akan diperhitungkan. Setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, setiap pekerjaan kita akan diambil kira satu persatu, satu persatu. Batuk ke, bersin ke, bergerak tangan ke, satu persatu Allah akan hitungkan. Allah akan, kalau pergerakan, pekerjaan, perbuatan kita itu ke arah kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah, kerana Allah nak bagi ganjaran syurga. Maka kalau dalam perhitungan itu sebaliknya berlaku, Allah beri balasan yang tidak, yang sebaliknya, maka janganlah kamu mencela Allah, kecuali kamu mencela diri kamu sendiri, kerana kamulah yang mengingkari perintah Allah. Ini maksudnya. Sebab tu dalam tajuk tadi disebut, jangan kamu menzalimi. Zalim atas diri kita. Kita sendiri yang menzalimi diri kita. Allah tidak zalim pada manusia. Allah tidak berlaku zalim kepada manusia. Bahkan Allah itu Tuhan yang maha adil. Allah itu Tuhan yang maha adil. Maka tidaklah sepatutnya untuk kita katakan Allah tu berzalim. Macam mana orang lain sembahyang, kita pun sembahyang, orang lain boleh dapat rezeki, kita tak dapat rezeki. Ada juga orang yang tak sembahyang pun dapat rezeki, kita dah sembahyang pun tak dapat rezeki. Last kali kita claim Allah itu zalim pada kita, Allah tak adil dengan kita. Maka kita pun malaslah nak mendirikan solat, malas lagi nak beribadah, sebab kita tak yakin dengan apa yang telah kita kerjakan. Bahkan satu persatu Allah sebutkan apa tadi? Kamu asalnya kamu dalam keadaan kelaparan, aku yang bagi makanan. Kamu asalnya dalam keadaan kesesatan, aku yang bagi petunjuk. Kamu berada dalam keadaan telanjang, aku yang bagi pakaian. Satu persatu Allah lah yang menyusun atur kehidupan manusia. Maka bila kita minta kepada Allah, pasti Allah akan bagi. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Kita dah pernah cerita tentang bab doa ni macam mana. Apa syarat kita nak mendapat doa yang mustajab? Doa yang berterusan, doa yang berkekalan, doa yang istiqamah. Jangan rasa pernah jemu. Boleh jadi Allah tak bagi hari ni, Allah bagi esok. Boleh jadi Allah tak nak bagi esok, Allah bagi lusa, Allah bagi minggu depan. Kalau tak pun Allah bagi kita kat dunia, Allah simpan untuk kita di akhirat. Mungkin di akhirat itu yang lebih baik untuk kita, yang Allah akan berikan kepada kita. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku, doalah kepada aku, maka nescaya aku akan perkenankan. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sendiri janji kepada manusia, astajib lakum, aku akan perkenankan. Mustahil apa yang kita minta pada Allah, Allah tak bagi. Mustahil apa yang selama yang kita doa pada Allah, Allah tak bagi. Cuma kita yang rasa, perasaan kita yang rasa, kenapa tak dapat lagi, kenapa tak tunai-tunai lagi. Sebab benda tu tidak dizahirkan pada mata kita, tak diceritakan kepada kita. Okay, kamu akan jadi kaya umur sekian-sekian,
Kamu akan jadi dapat rezeki ni umur sekian-sekian baru kamu dapat. Doa 10 tahun lepas, doa 2 tahun lepas, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lepas doa. Dah lama dah minta, tapi dalam takdir Allah, Allah kata 10 tahun lagi bawa kamu pergi. Sebab sekarang ni kamu tak perlukan lagi, 10 tahun nanti bawa kamu pergi. Kita minta itu, kita minta ini, kan? Allah simpan, Allah akan beri waktu bila mana kita perlukan dia. Allah akan beri waktu mana kita perlukan dia. Ada satu cerita dulu sikit sebelum kita habis. Zaman dulu, pada zaman, kalau tuan-tuan pernah dengar, kita selalu dengar seorang wali Allah, seorang tabi'in, ulama besar, namanya Hasan al-Basri. Pernah dengar kan nama Hasan al-Basri? Satu hari dia pernah jumpa dengan seorang manusia ataupun seorang lelaki. Dirinya ataupun keadaannya berkusut masai, rambutnya panjang, janggut dan sebagainya, bajunya berbau busuk dan sebagainya. Maka Hasan al-Basri ini tanya kepada lelaki ni tentang keadaan diri. Maka dia kata, aku baru saja keluar daripada penjara Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Zaman dulu, tuan-tuan, zaman dulu ada seorang gubernur, nanti kita cerita kemudian lah. Ada seorang gubernur yang zalim, nama dia Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ini dia dah bunuh ribuan manusia, ribuan orang, bahkan ribuan para sahabat Hajjaj ni. Itu cerita dia, nanti kita akan cerita kemudian lah, panjang nanti cerita dia. Baik, salah seorang daripada orang yang dizalimi oleh Hajjaj ini adalah pemuda ini yang dijumpai oleh Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tanya pada dia, mengapa keadaan diri kamu kusut masai, berbau busuk dan sebagainya, rambut panjang apa semua? Maka dia cerita, aku baru terlepas daripada penjara Hajjaj. Maka Hasan al-Basri tanya, macam mana kamu boleh terlepas daripada penjara Hajjaj ni? Maka dia kata, satu hari bila mana proses pelaksanaan hukuman dijalankan, maka ramai-ramai banduan daripada penjara itu dikeluarkan daripada penjara, pergi tempat hukuman dijalankan. Maka seorang demi seorang akan dipancung, seorang pancung, sampailah giliran lelaki ni, maka kata lelaki ni, sampai giliran ni ketua penjara tu suruh stop, berhenti, sambunglah esok, penat. Pancung orang pun penat juga, pancung, sampai giliran ni stop. Dia kata sambung esok. Maka disimpan balik dalam penjara. Dia pun masuk balik dalam penjara. Malam tu, sebelum di hari dia nak kena pancung tu, malam tu dia bermunajat, dia doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menangis merayu pada Allah, dan dibaca Al-Quran. Sampailah satu ayat yang diteringat dibaca, ammay yujibul muttar. Ayat itu disebut ammay yujibul muttar. Apakah kalian tidak akan adakah aku tidak akan orang yang betul-betul minta dalam keadaan terdesak kepada aku, nescaya pasti aku akan tunaikan. Allah cerita dalam Al-Quran ayat ini. Maka aku baca ayat itu berulang-ulang kali. Lepas aku baca, tiba-tiba pintu penjara terbuka sendiri. Buka pintu yang pertama, dia pun keluar. Dia keluar, jalan lagi, buka pintu kedua, buka pintu ketiga. Penjaga ni dia banyak pintu, berlapis. Semua pintu penjara ni terbuka, dan aku akan keluar. Aku keluar selamat. Ini dicerita pada Hasan Basri. Ini ajaibnya doa, ajaibnya kuasa doa. Allah boleh berikan secara tunai. Allah sebut dalam Al-Quran, amman yujibul muttara, aku akan berikan walaupun dalam keadaan orang tu terdesak, doa minta pada Allah. Ada orang susah tak dapat makan, terdesak dengan Allah SWT, terdesak nak makan, nak minta dengan Allah Subhanahu, minta dengan manusia belum tentu manusia akan bagi. Minta sekali boleh jadi dapat, minta kali kedua orang kata ni lebih pula, minta bagi betis nak apa kan. Minta kali ketiga, habislah silah kan. Minta dengan Allah berkali-kali, Allah tidak akan jemu. Allah tidak akan jemu dengan permintaan kita. Ud'uni astajib lakum. Dalam hadis ni Allah ajarkan kepada kita, mintalah, maka aku akan perkenankan apa yang telah dimintakan. Baik.
Yang terakhir disebutkan tadi, setiap amalan itu akan diperhitungkan satu persatu. Yang baik itu bila diberikan balasan kepada Allah, balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, falyahmadillah, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebaliknya itu adalah disebabkan diri kamu sendiri yang engkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, jangan menzalimi diri kita sendiri. Ini haram tu zulman, Allah telah haramkan kezaliman. Zalim, Allah tidak melakukan kezaliman. Bahkan Allah tidak menzalimi diri sendiri ataupun diri manusia. Bahkan kitalah sebaliknya yang banyak menzalimi diri kita sendiri. Bukan bermaksud kita menyakiti diri kita, tidak. Kita melanggar segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, segala suruhan yang telah diberikan kepada kita untuk kita nak tinggalkan. Dua saja yang Allah berikan. Perintah seluruhan, perintah suruhan, perintah larangan. Perintah suruhan ni kadang-kadang lebih berat nak buat berbanding perintah larangan. Tetapi banyak yang orang suka buat adalah perintah larangan. Kalau Allah kata jangan minum arak, susahlah tinggal. Jangan minum lah, tak payah minum. Nak minum pun kena pergi kedai, beli arak, kan? Kena buka tin, kena tuang dalam cawan tu, kena minum. Kena ada usaha, kena ada pekerjaan, baru boleh minum, kan? Bila kita buat, baru Allah bagi dosa pada kita. Allah kata jangan buat, tak payah buat, duduk diam je. Jangan kamu menzalimi, tak payah buat. Tak perlukan satu, duduk diam je. Jangan mengumpat, jangan berdusta, jangan menipu, jangan jangan kita dah baca dalam hadis ini. Yang Allah sebut jangan la tahasadu wa la tabaghadu. Jangan yang Allah sebut buat ni, benda yang kita tak payah buat, boleh duduk diam je. Ini adalah perintah larangan. Dua je kita buat. Perintah larangan dengan perintah suruhan. Allah suruh solat, puasa, tak lama lagi kita nak masuk Rajab, betul Syaban, betul Ramadan. Kan? Dua benda ni yang akan kita jaga, insya-Allah. Allah akan jamin kedudukan kita di syurga kelak. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.